Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 5 bagi subjek SGDA 3103 pengurusan co-kurikulum di sekolah akan membentangkan laporan kertas kerja kumpulan kami mengenai sukan co-kurikulum iaitu golf. Saya Siti Zulaika binti Zainuddin, nombor matrik 280835 akan membentangkan tugasan ini bersama-sama rakan saya yang lain iaitu Nikhil Rafael, nombor matrik 279175, Adriana Batrisha 278999, Nur Husna Muhammad Syukri 280587, Siti Nur Atira 280681, Wan Azan Hayani 280654, Nurul Syakina 281306, Nur Ain Sofia 2810062, Hanim Muttaqiah 280297 dan Nur Azwani dengan nombor matrik 280349. Pengenalan sukan golf. Asal-usul golf tidak jelas dan terbuka untuk berdebat. Bagaimanapun, teori sejarah golf yang banyak diterima adalah golf berasal dari Scotland pada abad yang ke-12. Permainan golf yang telah kita kenali pada hari ini telah banyak dikaitkan asal-usulnya dengan Scotland, walaupun terdapat rekod beberapa variasi permainan kayu dan bola sepanjang sejarah. Sekitar abad ke-12, terdapat warga Belanda memainkan permainan yang mana bolanya diperbuat daripada kulit, iaitu ciptaan bola golf yang paling awal dicipta, dipukul dengan niat mencapai sasaran beberapa meter jauhnya. Pemain yang mencapai sasaran dengan pukulan atau strok paling sedikit merupakan pemenangnya. Golf merupakan sejenis sukan di mana pemain menggunakan pelbagai jenis kelab seperti kayu, besi-besi dan putters, mencuba untuk memukul bola ke setiap lubang dalam padang golf dalam jumlah pukulan terendah. Sukan golf adalah satu sukan yang berprestij yang menyeronokkan di samping membawa manfaat yang pelbagai terhadap kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Di Malaysia, permainan golf dimainkan oleh pelbagai lapisan masyarakat dari pelbagai peringkat umur sama ada kanak-kanak maupun dewasa sehingga melahirkan bakat-bakat muda dan pemain bertaraf antarabangsa. Setiap lapangan golf terdiri daripada sejumlah lubang golf. Biasanya, 18 lubang yang berjarak antara 5 sehingga 6 meter antara satu sama lain. Tetapi, beberapa kursus hanya mempunyai 9 lubang, terutama bagi padang golf yang bersaiz kecil. Pada setiap lubang, pemain golf pertama kali memukul bola dari kawasan T, iaitu zon di mana permainan bermula, ke arah lubang. Lubangnya berada di kawasan rumput pendek yang licin yang disebut hijau. Biasanya, pemain golf memerlukan sejumlah tembakan untuk menghijau. Setelah bola golf dihijau, pemain golf akan menggunakan putter untuk menggulung atau memasukkan bola ke dalam lubang. Jumlah pukulan dihitung untuk lubang dan dicatat pada kod skor. Pada akhir kursus, semua pukulan dihitung dan pemain golf dengan bilangan pukulan paling sedikit akan diumum sebagai pemenang. Dalam golf, terdapat pelbagai jenis pukulan yang berbeza-beza antara satu sama lain dari segi kekuatan, arah dan twist. Pukulan yang paling biasa disebut sebagai draft. Ia dijalankan pada awal permainan untuk menghantar bola sejauh mungkin dari tee. Petem adalah tembakan cahaya yang dibuat pada hijau untuk mengarahkan bola ke dalam lubang. Swing menghayunkan sebuah kelab apabila membuat tamparan. Par, bilangan pukulan yang mana pemain mesti cukup untuk laluan lubang. Dan akhirnya, pembantu pemain yang membawa inventory dan berperanan juga sebagai penasihat dipanggil sebagai kadi. Dari segi etika permainan pula,
Permainan golf tidak menetapkan etika tertentu, akan tetapi permainan ini mementingkan sikap integriti dalam kalangan pemainnya terhadap aturan yang telah ditetapkan. Antaranya adalah sebelum membuat pukulan swing, pemain perlu memastikan bahawa tiada sesiapa berada di sekelilingnya sama ada ketika menghayunkan stick atau memukul bola golf. Ini bagi memastikan tiada kecederaan yang tidak diinginkan berlaku dan dalam masa yang sama memastikan keselamatan semua pemain dalam keadaan terjamin. Ini menjadi faktor mengapa golf dimainkan di kawasan padang yang luas dan lapang. Dari segi pemakaian pula, permainan golf mempunyai standardnya tersendiri dalam menentukan penampilan pemain. Bagi setiap sukan, sudah pasti pakaian yang dikenakan harus sesuai dengan permainan bagi memastikan tiada halangan yang wujud sewaktu bermain. Begitu juga dengan sukan golf yang menetapkan pemainnya untuk berpakaian rapi. Pakaian golf telah banyak dijual di pasaran bagi memudahkan pemain golf membeli dan mengenakan pakaian itu sewaktu bermain. Ini membolehkan pemain golf bermain dengan selesa di padang golf yang lapang. Faktor etika yang dikenakan ke atas pemain golf ini yang menjadikan sukan golf ini dijunjung tinggi di kalangan orang ramai. Sukan golf ini juga dianggap sebagai sukan kelas atasan, walhal sukan ini sama sahaja seperti sukan-sukan yang lain, akan tetapi disebabkan oleh etika inilah yang menjadikan sukan ini dipandang tinggi oleh orang ramai. Sukan ini tidak hanya terbuka kepada golongan atasan semata-mata, tetapi sesiapa sahaja boleh bermain jika mereka berkeinginan untuk bermain kerana tiada sukan yang mengahadkan atau berhak menentukan siapa pemain mereka. Oleh itu, etika sangat penting dalam apa jua sukan dan permainan kerana dengan adanya etika yang tinggi dalam kalangan pemain, sudah pasti sukan dapat dipandang tinggi. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hania Mutakia binti Ahmad Zulkarnain. Nombor matrik saya 280297. Saya akan meneruskan perbentangan yang berkaitan dengan matlamat pertandingan golf ini. Matlamat pertandingan golf yang kami anjurkan ini adalah untuk memupuk minat dan juga mencukir bakat pelajar dalam permainan sukan golf. Mungkin ada pelajar yang berbakat dalam permainan ini dan juga mungkin ada pelajar yang berminat dengan permainan golf tetapi tidak mempunyai satu medium untuk mereka ketengahkan bakat dan juga memupuk minat mereka. Jadi kami anjurkan pertandingan ini untuk mereka memupuk minat mereka dan juga menunjukkan bakat mereka. Mungkin mereka ada potensi untuk menjadi atlet dalam sukan golf bagi negara. Jadi pertandingan ini menjadi satu tempatlah untuk mereka menunjukkan bakat mereka. Selain itu, kami juga ingin mengiktiraf bakat dan juga pencapaian murid dalam sukan golf untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Pertandingan ini kami anjurkan bagi daerah Kubang Pasu. Jadinya pelajar akan berjumpa dengan pelajar-pelajar daripada pelbagai sekolah. Jadi ia boleh dikatakan sebagai satu peringkat yang lebih tinggi lah apabila pelajar akan berjumpa dengan pihak lawan dan juga pihak saingan yang asing dan juga tidak dikenali oleh mereka. Selain itu, matlamat pertandingan ini adalah untuk menerapkan etika dan disiplin di padang. Etika dan disiplin di padang ini meliputi etika penampilan, teknik pukulan dan juga cara bermain. Kami ingin menerapkan etika dan juga disiplin ini supaya pelajar mempunyai pengalaman jika mereka ingin menyertai pertandingan golf yang lain di masa yang akan datang. Jadi mereka sudah mempunyai pengalaman bagaimana disiplin dan juga peraturan di padang golf. Bukan sahaja berkaitan dengan praktika-praktika diri tetapi ia juga berkaitan dengan hubungan silaturahim dan juga semangat kerjasama antar pelajar. Kami bermatlamat untuk mewujudkan satu hubungan silaturahim antara pemain-pemain pertandingan ini dan juga kami ingin mewujudkan semangat kerjasama antara pemain-pemain kerana supaya mereka dapat memenangilah pertandingan ini. Bukan sahaja kami bermatlamat untuk pelajar-pelajar tetapi pertandingan ini juga mempunyai matlamat untuk diri kami sendiri di mana kami ingin melatih diri kami untuk mengendalikan sesuatu program ataupun pertandingan. Dengan mengadakan pertandingan ini kami dapat menimbalah pengalaman dan pengalaman ini boleh menjadi satu titik rujukan kepada kami jika kami ingin menganjurkan pertandingan ataupun program yang lain di masa yang akan datang.
Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk membentangkan isi-isi yang lain pula. Terima kasih. Seterusnya, antara objektif yang ingin dicapai melalui pertandingan golf ini adalah untuk meningkatkan budaya dan kemahiran sukan golf dalam kalangan pelajar sekolah menengah daerah Kubang Pasu. Seperti yang kita tahu, sukan golf ini kurang mendapat perhatian dari pelajar kerana yurannya yang agak mahal. Tetapi ianya bukanlah satu penghalang untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam permainan ini. Sehubungan dengan itu, sebelum memulakan pertandingan, terdapat juga sedikit taklimat ringkas yang diberikan oleh ketua jurulatih mengenai pertandingan golf ini supaya pelajar lebih mengetahui dengan lebih jelas tentang sukan ini. Walaupun ada sesetengah individu yang mungkin pakar dalam permainan ini, tetapi ada juga sesetengah pelajar yang mungkin baru dan kurang mahir dalam permainan ini. Maka tujuan utama pertandingan ini dilaksanakan adalah untuk mengasah bakat pelajar dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang permainan golf ini supaya dapat mengembangkannya di peringkat yang tertinggi. Selain itu, objektif pertandingan ini adalah untuk menggalakkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam sukan golf. Dengan adanya anjuran pertandingan golf ini, ianya secara langsung dapat melibatkan pelajar untuk mengaktifkan diri di mana mereka boleh menunjukkan bakat. Tambahan lagi, disebabkan pertandingan ini adalah di peringkat daerah, jadi guru-guru boleh mencungkil bakat pelajar dan memilih mereka yang terbaik untuk ke peringkat seterusnya seperti peringkat negeri, kebangsaan atau antarabangsa. Kadang-kala kurangnya pelajar yang kurang aktif di dalam sekolah adalah disebabkan oleh kekurangan aktiviti fizikal di sekolah yang boleh menyebabkan motivasi pelajar berkurang. Ada sesetengah pelajar yang mempunyai bakat tetapi mereka malu dan kurangnya pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Maka dengan adanya pertandingan golf ini di peringkat daerah, ianya dapat mewujudkan pelajar yang lebih aktif dan secara tidak langsung dapat membentuk personaliti yang baik. Objektif yang seterusnya yang ingin dicapai melalui pertandingan golf ini adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Permainan golf ini memerlukan kesabaran yang tinggi di mana menurut Temu Bual bersama Ketua Jurulatih Golf Universiti Utara Malaysia, katanya satu permainan akan mengambil masa dalam 5 hingga ke 6 jam. Tambahan lagi, pertandingan golf peringkat daerah ini juga boleh membentuk tahap sosial pelajar yang tinggi di mana setiap pelajar boleh mengenal antara satu sama lain serta mempelajari corak permainan daripada pelajar yang lain. Seterusnya, dalam pertandingan ini juga, tidak semua pelajar daripada bangsa yang sama, bahkan mempunyai pelbagai bangsa. Oleh itu, pelajar dapat mengeratkan hubungan di antara satu sama lain dan memupuk semangat perpaduan. Akhir sekali, objektif pertandingan ini adalah untuk membina sasiah diri pelajar. Dalam sesi temu bual ini, Ketua Jurulatih itu juga turut berkata bahawa sukan golf ini juga tidak mempunyai pengadil dan setiap individu perlu mempunyai integriti yang tinggi. Di sini kita dapat simpulkan bahawa sukan golf ini dapat membina tahap integriti pelajar di mana mereka perlu bersikap jujur dan tidak boleh menipu dalam permainan ini kerana tidak mempunyai pengadil. Setiap individu perlu memainkan peranannya masing-masing di mana mereka perlu mencatat setiap markah yang diperoleh oleh pihak lawan dengan jujur. Apabila perkara ini dapat diterapkan oleh pelajar, secara tidak langsung mereka dapat membentuk disiplin yang tinggi, tidak kiralah di mana mereka berada. Assalamualaikum, saya Adana Batrisha. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan kumpulan sasaran. Kejohanan Sukan Golf Anjuran Kelab Golf Universiti Utara Malaysia UM terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah yang berada di daerah Kubang Pasu yang berminat. Namun begitu, pernyataan terhad kepada 20 orang yang terawal sahaja. Semasa sesi temu bual dijalankan bersama dengan Ketua Jurulatih Kelab Golf UM, soalan telah diajukan kepada beliau berkenaan sekolah yang mempunyai kelab golf bagi mengenal pasti kumpulan sasaran untuk kejohanan golf yang dipertandingkan ini. Jadi hasil daripada temu bual ini, kami mendapati bahawa sekolah rendah kebangsaan Bandar Baru Sintuk dan sekolah menengah Bandar Baru Sintuk sahaja di daerah Kubang Pasu yang mempunyai program atau kelab golf di sekolah. Namun begitu, bagi kejohanan sukan golf ini, kami tidak terhadkan penyertaan kepada dua sekolah tersebut sahaja. Tetapi kami juga membuka peluang kepada murid di daerah Kubang Pasu yang berbakat dan berminat dalam sukan golf ini. Hal ini kerana walaupun sekolah mereka tidak menawarkan sukan golf, sekurang-kurangnya mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka di dalam sukan golf ini di platform yang sepatutnya dan dapat melayakkan diri mereka ke peringkat yang lebih tinggi.
Seterusnya, kami juga bertanya kategori apa yang selalu dipertandingkan di dalam sukan golf. Hal ini untuk membantu kami dalam menentukan kategori yang dipertandingkan dalam kejohanan ini. Hasil daripada temu bual ini, kami memilih untuk membuka penyertaan bagi kejohanan ini adalah secara individu lelaki dan perempuan. Ini bertujuan untuk memudahkan peserta untuk menyertai kejohanan ini tanpa perlu mencari ahli pasukan mereka. Tambahan lagi, bagi sekolah yang tidak mempunyai kelab golf akan menyukarkan mereka untuk mencari ahli pasukan untuk bertanding bersama kerana ianya agak sukar untuk mencari orang yang bermain golf. Oleh itu, bagi kami, penyertaan secara individu merupakan satu langkah yang baik untuk menarik lebih banyak peserta untuk menyertai kejohanan ini. Berikut merupakan senarai sekolah yang terdapat di daerah Kubang Pasu yang telah menjadi kumpulan sasaran kami bagi kejohanan ini. Yang pertama, Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Baru Sintuk. Yang kedua, Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Bukit Kayu Hitam. Yang ketiga, Sekolah Menengah Kebahasaan Chanlun. Yang keempat, Sekolah Menengah Kebahasaan Jitra. Yang kelima, Sekolah Menengah Kebahasaan Bandar Baru Darul Aman. Yang keenam, Sekolah Menengah Kebahasaan Paya Kemuting. Yang ketujuh, Sekolah Menengah Kebahasaan Pulau Nyor. Dan yang ke-8, Sekolah Menengah Kebahasaan Air Hitam. Jadi setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna binti Muhammad Syukri, nombor matrik number 280587. Saya akan meneruskan pembentangan laporan program kami dengan bahagian tarikh, hari dan tempat. Pertandingan golf peringkat daerah melibatkan sekolah-sekolah sekitar Kubang Pasu, Kedah akan diadakan pada 11 Jun 2020 iaitu pada hari Sabtu. Kami memilih hari Sabtu kerana ia merupakan hari cuti persekolahan, maka dengan itu pelajar tidak akan ketinggalan mengikuti sesi PDP. Padang Golf Universiti Utara Malaysia merupakan lokasi pertandingan golf yang akan diadakan. Kami memilih Padang Golf Universiti Utara Malaysia kerana kawasannya yang sangat luas dan merupakan padang golf yang berhampiran dengan sekolah-sekolah di daerah Kubang Pasu. Pertandingan dimulakan dari pukul 8 pagi dan tamat pada pukul 6 petang. Mengikut tentatif program, semua peserta yang hadir hendak berkumpul di Padang Golf Universiti Utara Malaysia sebaik saja tiba untuk menikmati sarapan yang disediakan oleh pihak penganjur. Setelah persarapan, peserta yang hadir diminta untuk membuat pendaftaran mengikut kategori yang dipertandingkan di kemah pendaftaran. Pada pukul 8.45 pagi pula, peserta berkumpul di kemah yang disediakan untuk mendengar ucapan aluan-aluan daripada Ketua Jurulatih Golf Universiti Utara Malaysia. Seterusnya, aktiviti diteruskan dengan sesi perasmian pertandingan golf peringkat daerah yang dirasmikan oleh Ketua Jurulatih Golf UUM. Selepas itu, pengadil jemputan pula akan memberikan sedikit taklimat tentang peraturan-peraturan pertandingan yang wajib dipatuhi. Selesai dengan taklimat ringkas, peserta dipecahkan mengikut kategori untuk menuju ke lokasi pertandingan. Peserta dibawa ke lokasi pertandingan dengan menaiki kereta golf dipandu oleh urusetia. Sesi pertama, pertandingan dijalankan secara serentak mengikut kategori masing-masing iaitu individu lelaki dan individu perempuan yang dimulai pada pukul 9.30 pagi. Pertandingan individu lelaki dan perempuan dimulai serentak kerana untuk mengejar masa pertandingan yang singkat. Okey, pada sesi pertama hanya 9 pukulan dilakukan mengikut jarak yang ditetapkan iaitu 100 meter, 400 meter dan 600 meter. Pertandingan akan diteruskan pada sesi kedua iaitu selepas rehat. Pada pukul 1 tengah hari, pertandingan diberhentikan seketika untuk memberi laluan kepada peserta untuk makan tengah hari, solat dan berehat. Tempoh waktu rehat adalah selama 1 jam sahaja. Cuadah makan tengah hari juga disediakan oleh penganjur dan peserta bebas untuk menikmati makanan di mana-mana sahaja. Selepas makan tengah hari, peserta Muslim pergi menunaikan solat Zuhur di surau yang berdekatan dan pelajar bukan Muslim boleh pergi berehat seketika sebelum pertandingan sesi petang dimulakan. Pada pukul 1.50 petang, semua peserta dikehendaki berkumpul semula di kawasan pertandingan untuk membuat persediaan sebelum pertandingan disambung semula. Setelah semua peserta bersedia, pertandingan sesi kedua dimulakan dengan pukulan yang ke-10. Pertandingan ditamatkan selepas pukulan ke-18. Apabila tamat sahaja pertandingan, pengadil akan mengira markah ke semua peserta mengikut skor pukulan bola golf.
Pada pukul 5 petang pula, semua peserta diminta berkumpul semula di tempat perasmian untuk sesi penutupan. Pemenang bagi peringkat individu lelaki dan individu perempuan diumumkan dan penyampaian hadiah dan sijil penyertaan kepada pemenang dan peserta. Pemenang diumumkan bermula dari tempat ketiga dan diikuti tempat ke-1 dan ke-2. Seterusnya, sijil penghargaan disampaikan kepada semua peserta di atas pentas. Majlis penutup diakhiri dengan sesi bergambar bersama peserta, pengadil dan ketua jurulatih. Dan majlis bersurai pada pukul 6 petang. Assalamualaikum, saya Nur Azwani binti Zulkifli, nombor matrik 280349 akan meneruskan pembentangan tentang ahli jawatan kuasa ataupun AJK. Okey, baik, seperti yang kita tahu, AJK merupakan sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk melaksanakan atau mengurus tugas-tugas tertentu. Ahli jawatan kuasa yang telah ditetapkan perlu menjalankan tugas mereka sama ada sebelum, semasa ataupun selepas sesuatu program dilaksanakan. Okey, tujuan mesyuarat ini diadakan sebelum mengadakan sesuatu program adalah bertujuan untuk mengagihkan tugas, membincangkan perkara-perkara penting dan memastikan kesemua ahli memahami tugas masing-masing serta memahami perjalanan pertandingan yang bakal diadakan dengan lebih jelas lagi. Okey, so terdapat beberapa ahli jawatan kuasa yang telah ditetapkan dan mereka perlu memainkan peranan masing-masing sebelum, semasa dan selepas kejohanan ini dilaksanakan. Pertamanya, kita ada penasihat yang arif dalam sukan golf, iaitu Encik Wan Rosni bin Wan Cik untuk membantu kami dengan memberi pencerahan serta berkongsi sedikit ilmu untuk mengadakan kejohanan ini. Seterusnya, kita ada pengerusi iaitu Nika Rafael Anak Jali. Pengerusi perlu memahami arahan daripada penasihat supaya program dapat berjalan dengan lancar serta bertanggungjawab untuk memberi tugasan kepada setiap AJK dengan jelas dan tepat dan memantau setiap tugasan yang dilakukan oleh mereka pada hari kejadian iaitu pada hari kejohanan tersebutlah. Okey, so naib pengerusi pula iaitu Adriana Batrisha binti Muhammad Fauzi yang berperanan sebagai pembantu pengerusi dalam apa jua keadaan sekalipun dengan sebaik mungkin bagi melincingkan pelaksanaan pertandingan tersebut. Setiausaha pula iaitu Nurul Syakinah binti Muhammad Syahrudin bertanggungjawab untuk mencatat segala perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat dan menyediakan kertas kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kejohanan ini. Bendahari iaitu Nur Ain Sofia binti Sabri akan mengutip yuran pendaftaran peserta yang ingin menyertai kejohanan ini serta menguruskan peruntukan dana yang tertentu supaya tidak berlaku sebarang lebihan ataupun kurangan wan. Bukan itu sahaja, malah kita ada juga AJK yang turut memainkan peranan mereka bagi melancarkan lagi kejohanan sukan golf ini. Okey, so first kita ada AJK jamuan iaitu Hani Mutakiyah binti Ahmad Zulkarnain yang perlu menyediakan makanan kepada para peserta serta AJK yang terlibat. Selain itu, Siti Nur Artirah binti Sabudai yang merupakan AJK keselamatan perlu mengambil beratlah tentang keselamatan keadaan sekeliling, peserta dan sebagainya supaya berada dalam keadaan baik sepanjang pertandingan dijalankan agar ianya berjalan dengan lancar. AJK cenderamata iaitu Wan Azan Hayani binti Wan Muhammad Azan perlu menyedia, mengurus dan menyusun cenderamata, hadiah dan sijil bagi peserta. AJK peralatan pula iaitu Nur Husna binti Syukri perlu menyenaraikan segala peralatan yang perlu dibawa serta menyediakan peralatan tersebut dan memastikan peralatan sentiasa cukup. AJK publicity iaitu Nur Azwani binti Zulkifli akan bertindak sebagai jurugambar semasa hari kejohanan tersebut. Akhir sekali, AJK logistik iaitu Siti Zulaikha binti Zainuddin. Okey, so AJK ini akan menyediakan pengangkutan kepada para pemain sekiranya pemain tersebut merupakan orang luar. Namun bagi kejohanan ini, para peserta hanya datang sendiri ke Padang Golf Universiti Utara Malaysia. Bukan itu sahaja, malah AJK ini juga perlu menguruskan hal berkaitan dengan tempat untuk melaksanakan pertandingan inilah. Okey, so itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada Doktor. Saya Nika Rafael Anak Jali akan meneruskan pembentangan untuk bahagian anggaran perbelanjaan dan pendapatan. Pada sesi temu bual yang lepas bersama dengan Encik Rosni iaitu jurulatih penasihat akademik golf National UEM, saya bertanya selalunya berapa ringgit yuran yang akan dikenakan ke atas setiap pemain golf yang menyertai pertandingan yang dijalankan. Encik Rosni menjawab, kebiasaannya untuk golongan remaja yang bertanding di peringkat sekolah, jumlah yuran yang akan dikenakan adalah sebanyak RM50 untuk setiap pemain yang mengambil bahagian. Inilah jumlah yuran yang pada masa ini dikenakan untuk semua pelajar atau pemain dari sekolah menengah yang ingin menyertai pertandingan golf ini. Oleh itu, setiap pemain perlu membayar yuran penyertaan sebanyak
ringgit Malaysia 50 sahaja. Untuk butiran bahagian anggaran dan perbelanjaan dan pendapatan, bagi butiran pendapatan, iuran penyertaan pemain iaitu sebanyak RM50 darab dengan 20 orang peserta berjumlah RM1,000. Seterusnya, peruntukan daripada pihak sekolah sebanyak RM600. Jadi jumlah pendapatan bagi program yang akan dijalankan adalah sebanyak RM1,600. Untuk butiran bahagian perbelanjaan pula, yang pertama adalah baju jersey permain iaitu berjumlah RM25 darab dengan 20 unit jersey berjumlah RM500. Yang kedua, bahagian makan dan minum untuk peserta pada hari pertandingan. Yang pertama adalah untuk sarapan pagi iaitu roti dan juga air kotak RM3 didarab dengan 20 unit berjumlah RM60. Untuk makan tengah hari pula, menu nasi ayam dan ayam masak merah dan juga teh or ais iaitu RM5 darab dengan 20 unit berjumlah RM100. Untuk makan petang pula adalah bihun dan air kotak berjumlah RM5 darab dengan 20 unit untuk 20 peserta berjumlah RM100. Dan yang terakhir adalah air mineral sekotak iaitu 2 unit darab dengan RM12 berjumlah RM24. Untuk bahagian perbelanjaan seterusnya adalah bahagian cenderamata. Yang pertama adalah untuk medal berjumlah RM5 darab dengan 15 unit untuk Johan, naib Johan dan juga tempat ketiga berjumlah RM75. Seterusnya untuk hamper bernilai RM20 darab dengan 3 unit berjumlah RM60 dan sijil penyertaan untuk 20 peserta darab dengan RM1 berjumlah RM20. Untuk bahagian perbelanjaan yang terakhir adalah bayaran upah referee untuk tempoh sehari berjumlah RM350. Jadi jumlah keseluruhan perbelanjaan yang berlaku adalah sebanyak RM1,289. Jadi jumlah lebihan apabila pendapatan ditolak dengan perbelanjaan, kita akan mendapat jumlah hasil pendapatan iaitu berjumlah RM311. Berdasarkan jadual di sebelah yang telah saya bentangkan tadi, kadar iuran yang dikenakan adalah hasil daripada dialog yang diutarakan kepada Encik Rosni semasa temu bual dijalankan, seperti yang telah saya tanya semasa temu bual berkenaan dijalankan. Saya bertanya kepada Encik Rosni berapakah jumlah iuran dan adakah iuran tersebut ditanggung oleh sekolah ataupun pelajar. Encik Rosni memberitahu bahawa iuran akan ditanggung sepenuhnya oleh pelajar itu sendiri dan seperti yang dinyatakan, iuran dikenakan ke atas setiap peserta iaitu pelajar adalah sebanyak RM50 Malaysia untuk setiap peserta. Dan di sini juga saya lampirkan beberapa pertanyaan saya ataupun dialog dengan Encik Rosni tentang berapakah gaji referee ataupun juri untuk satu hari pertandingan golf berkenaan. Encik Rosni mengatakan bahawa kebiasaan dalam pertandingan golf yang dijalankan, seseorang juri itu akan diberikan gaji ataupun upah sebanyak RM350 untuk satu hari, untuk tempoh satu hari. Pengumpulan iuran sebanyak RM50 untuk setiap peserta adalah kerana peruntukan yang diberikan sekolah tidak mencukupi untuk menampung segala perbelanjaan kelab dan bayaran iuran itu akan ditanggung oleh pelajar itu sendiri. Nama saya ialah Wan Azian Hayani binti Wan Muhammad Azan, nombor matrik 280654. Seterusnya, saya akan teruskan dengan bahagian penyertaan. Kami membuka penyertaan pertandingan golf anjuran Kelab Golf Universiti Utara Malaysia kepada semua pelajar sekolah menengah di daerah Kubang Pasu yang ingin menyertai pertandingan golf. Penyertaan pertandingan golf ini turut melibatkan sekolah menengah kebangsaan Bandar Baru Sintuk dan sekolah sukan Jitra yang terletak di daerah Kubang Pasu. Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah angkat kepada Universiti Utara Malaysia di bawah program golf. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah yang dinyatakan ini selalunya terlibat dalam pertandingan golf. Setiap sekolah ini juga mempunyai kelab golf di sekolah mereka dan akan menghantar wakil pelajar yang berpengalaman atau berkemahiran untuk bertanding di pertandingan golf
pada peringkat daerah dan peringkat negeri pada setiap tahun yang bertempat di Sungai Petani Kedah. Pelajar sekolah yang terlibat dalam sukan golf akan menjalankan latihan golf di Padang Golf Universiti Utara Malaysia yang menjadi pusat latihan utama kerana sekolah mereka tiada kemudahan infrastruktur permainan golf. Penganjuran pertandingan golf peringkat daerah ini tidak dihadkan hanya kepada pelajar Sekolah Angkat Universiti Utara Malaysia di bawah program golf, tetapi juga dibuka kepada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dari sekolah lain di daerah Kubang Pasu yang mempunyai bakat dan berkebolehan dalam permainan golf untuk merebut peluang bersaing di peringkat daerah yang dianggap pencapaian yang membanggakan, khususnya untuk diri sendiri dan sekolah. Pemilihan penganjuran pertandingan golf peringkat daerah ini kerana merupakan peringkat yang selalu dipertandingkan dan disertai oleh sekolah-sekolah. Penyertaan pertandingan golf peringkat daerah hanya dibuka kepada kategori individu lelaki dan perempuan bagi semua pelajar sekolah menengah daerah Kubang Pasu yang mengambil bahagian dalam pertandingan golf. Jumlah peserta pertandingan golf hanya dibuka kepada 20 orang sahaja yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Pendaftaran penyertaan peserta berdasarkan konsep first come, first serve untuk menjadi sebahagian peserta pertandingan golf peringkat daerah. Kami membuka penyertaan pertandingan golf ini untuk memberi peluang kepada pelajar sekolah yang berkemahiran, berpengalaman dan mengetahui teknik cara permainan sukan golf. Hal ini dapat mencabar mereka untuk bersaing sesama mereka, tidak kira lawan lelaki atau perempuan, dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan yang bukan mudah dirangkul kerana dalam pertandingan golf ini terdiri daripada kalangan peserta yang hebat dalam sukan golf. Peserta pertandingan golf juga dapat berkenalan antara satu sama lain dan dapat berkongsi tips atau ilmu tentang permainan golf untuk mengukuhkan skill, teknik dan kemahiran dalam bidang golf kelak pada masa hadapan. Kami juga akan menjemput pengadil luar yang profesional dan berpengalaman untuk mengadili perlawanan pertandingan golf peringkat daerah ini supaya keputusan bagi setiap peringkat perlawanan golf adalah adil, telus dan tepat. Hal ini untuk menjamin setiap keputusan tidak berat sebelah dan tidak mempunyai unsur pengaruh dari luar semasa perlawanan golf dijalankan. Kami bersepakat untuk mengupah seorang pengadil untuk mengadili bagi semua perlawanan golf peringkat daerah ini yang akan diadakan di Padang Golf Universiti Utara Malaysia. Hal ini bersesuaian dengan bilangan peserta yang kami telah tetapkan dan peringkat pertandingan yang dianjurkan oleh Kelab Golf Universiti Utara Malaysia. Bayaran penganjur sebanyak RM350 akan ditanggung oleh pihak penganjur iaitu Kelab Golf Universiti Utara Malaysia sebagai balasan ke atas komitmen dan masa yang terluang untuk mengadili perlawanan golf. Setiap sukan dan permainan semestinya mempunyai peraturan atau sistem pertandingan seperti sukan-sukan lain yang perlu dipatuhi serta digunakan untuk menentukan pemenangnya di akhir pertandingan. Jadi, bagi sukan golf ini terdapat beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap pemain. Antaranya ialah yang pertama, bola mesti dipukul menggunakan kayu standard dari permulaan setiap lubang ke green dan akhirnya ke dalam lubang yang ditandakan dengan bendera. Yang kedua adalah pemain memukul bola secara bergila-gila dengan jarak yang paling jauh dari lubang akan terlebih dahulu. Pada permulaan lubang baru, sesiapa yang mengambil pukulan paling sedikit pada lubang sebelumnya hendaklah pergi dahulu. Okey, yang ketiga adalah penalti untuk bola yang hilang ialah 1 pukulan dan ini termasuk bola yang dipukul di luar batas dari lubang tertentu. Pemain mempunyai 5 minit untuk mencari bola mereka dan penalti adalah pukulan 1 pukulan. Jika bola hilang dan tambahan jarak, pemain bermain bermula dari titik permulaan asal jika ia keluar dari sempadan. Yang keempat adalah pemain hanya boleh menggunakan sehingga 14 kelab. Okey, yang kelima adalah pemain tidak boleh mendapatkan nasihat daripada sesiapa selain daripada pasangan mereka. Yang keenam adalah bola harus dimainkan seperti yang ditemui, di mana pemain tidak boleh menggerakkan, memecahkan atau membengkokkan apa-apa yang tetap. Akhir sekali adalah pada putting green,
Seorang pemain boleh menanda, mengangkat dan membersihkan bolanya selagi bola itu digantikan dengan tepat di tempatnya. Dia juga boleh membaiki tanda bola atau palang lubang tetapi bukan tanda pancang yang terdapat pada garisan meletakkan. Okey, seterusnya ialah sistem dan format pertandingan adalah menggunakan stroke play di mana ia dijalankan mengikut cara kiraan pukulan. Stroke play merupakan satu bentuk permainan di mana pemain bersaing dengan semua pemain yang lain dalam pertandingan dengan membandingkan jumlah markah untuk satu atau lebih pusingan. Dalam permainan pukulan individu yang biasa, pemain perlu membuat lubang pada setiap lubang. Setiap skor lubang untuk setiap lubang dalam pusingan ditambah untuk mengira skor akhir pemain. Kejohanan sukan golf ini melibatkan kala pemain yang sampai lewat iaitu selepas masa pendaftaran ditutup, maka pemain tersebut tidak dibenarkan untuk bertanding. Pemain yang telah mendaftar tetapi lewat untuk permulaan di tee box akan dikenakan denda sebanyak 2 pukulan ataupun stroke. Jawatan kuasa pengelola berhak untuk membuat keputusan atas apa jua aspek pertandingan dan menentukan giliran bertanding serta keputusannya adalah muktamad. Selain itu, setiap pemain mestilah membawa kayu golf sendiri sekurang-kurangnya sebanyak 14 batang di mana ia mestilah 48 inci panjang dan tidak kurang daripada 18 inci pendek. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Sebagai rumusan, seperti yang diketahui umum, permainan golf ini dikenali sebagai sukan rekreasi, namun sukan golf ini juga merupakan permainan yang boleh dipertandingkan dalam 2 kategori iaitu individu atau kumpulan. Bagi kategori kumpulan melibatkan 3 hingga 4 orang ahli dalam setiap pasukan. Menurut Encik Wan Rosni iaitu jurulatih golf UUM, hanya beberapa buah sekolah sahaja di daerah Kubang Pasu yang menjadikan golf ini sebagai satu sukan dan permainan. Faktor dari kekangan ini ialah kerana peralatan golf yang agak mahal, oleh itu pihak sekolah perlu mengeluarkan kos yang agak tinggi untuk menyediakan peralatan golf dan kekurangan dari segi infrastruktur iaitu padang yang tidak sesuai untuk pertandingan kerana memerlukan padang yang mempunyai reka bentuk yang unik dan mempunyai 9 lubang atau 18 lubang. Program kejohanan golf peringkat daerah ini bakal berlangsung di padang golf UUM disebabkan oleh di sekolah tidak mempunyai padang yang sesuai untuk mengadakan pertandingan ini. Penyertaan pertandingan ini melibatkan pelajar sekolah menengah daerah Kubang Pasu iaitu kategori individu lelaki dan perempuan yang dianggarkan seramai 20 orang peserta dalam lingkungan umur 13 hingga 17 tahun iaitu dari tingkatan 1 hingga 5 dari 8 buah sekolah sasaran daerah Kubang Pasu yang biasa terlibat dalam pertandingan dan kami juga membuka peluang kepada pelajar-pelajar daerah Kubang Pasu yang berbakat. Oleh itu, kejohanan sukan golf anjuran Kelab Golf Universiti Utara Malaysia ini diharapkan akan dapat menanam minat pelajar untuk memperkembangkan bakat mereka dalam sukan golf, melibatkan diri secara aktif dalam sukan ini serta dapat menanam minat pelajar untuk bersukan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Selain itu, kami juga mengharapkan agar program kejohanan sukan golf yang akan diadakan di padang golf UUM berlangsung seperti yang dirancang dengan kerjasama semua pihak termasuklah pihak pengurusan, ahli jawatan kuasa program, pengadil dan semua pihak yang terlibat bagi mencapai matlamat dan objektif program.